Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini berjumpa lagi dalam sesi sembang santai saya berkenaan dengan ilmu emas dan juga pengurusan kewangan. So ilmu emas ni memang tak boleh larilah daripada pengurusan kewangan, sebab emas ni kita gunakan untuk menguruskan kewangan kita lah. Okay, so hari ni untuk yang pertama kali tengok live saya nak perkenalkan diri lah. Okay, saya Nur Asyah binti Ismail, merupakan seorang saya ni full time housewife, tapi berkejayalah sebagai dealer aktif public gold. So saya bukan jual emas, tapi saya lebih pada membimbing lah. Saya membimbing orang untuk tahu ilmu emas yang betul dan tepat. Okey, tepat maknanya tepat kepada apa matlamat kewangan tuan-puan dan apa yang perlu dibeli. Saya nak bimbing dari segitulah. Okey, so hari ni tajuk saya adalah penting ke tahu beza antara emas 916 dan 999. Okey, so apa emas 999, apa emas 916? Penting ke sangat? Sangat penting bagi saya. Sebab bila kita tahu beza antara kedua jenis emas ni, jadi kita tahu emas mana yang kita perlu beli untuk simpan ataupun untuk pakai. So bila kita tahu tu, baru kita tahu emas mana yang kita perlu beli. Okey, so biasanya emas 9916 ni apa? 999 tu apa? Okey, biasanya 916 ni adalah bentuk barang kemas macam ni lah. Rantai macam ni kan. Rantai macam ni adalah rantai, gelang, cincin kan. Cincin, contoh cincin macam ni adalah 916. 916. So dan kalau 999 ni biasanya dalam bentuk gold bar ataupun dinar macam ni lah. Okey, ni dinar dinar dia bentuk dia bulat. Okey, ni dinar. So dinar 999. Okey. Biasanya memang biasanya dia ada tulis lah. Kalau 999 ni ada tulis. Okey, ini saya tunjuk. Sekejap, sorry, tak clear pula. Sorry, tuan nampak AU 999.9 kan. Itu menunjukkan ia adalah emas 999. Emas 999. Kalau barang kemas ni dia ada tulis, tapi yang ni sangat kecil lah, ada tulis dekat sini, dekat cangkuk ni ada tulis 916. So boleh tengok lah dekat barang kemas tuan-puan, puan-puan. Kalau tuan tu kita tengok lah yang isteri punya. So tengok ada tulis, memang ada tulis dekat barang kemas tu 916. Okay, so cincin ni pun ada tulis sebenarnya dekat dalam ni, ada tulis cincin saya dah tulis 916. So itu makna menandakan keturunan emas tu sendiri. Okay, so 916 biasanya 916. Dan tapi kalau cincin yang ada pemata, dia boleh lah, yang dekat pemata tu boleh jadi emas kat situ adalah 750, sebab dia lagi keras lah untuk memegang emas sendiri. Okey, so kita pergi kepada beza yang pertama. Beza yang pertama, kenapa nama dia 999, kenapa nama dia 999? Tapi beza yang pertama, 999 ni adalah dari segi ketulenan dia punya logam emas dalam tu sendirilah. So kalau 999 ni maksudnya dia adalah 100% emas. Semua dalam ni ada 100% emas lah, tak ada campuran bahan logam lain. Okey, so kalau 916 contoh macam ni, dia ada 8.4% bahan logam lain, seperti besi, aluminium dan sebagainya. Okey, so kenapa dia nak kena campur? Sebab kalau tak campur macam yang ini, dia lembut, dia tak boleh nak dibentukkan ke dalam bentuk macam ni. Dia tak boleh bentuk. So kalau bentuk pun dia boleh, tapi kita pakai dia tak rasak, dia akan mudah patah. Mudah bengkok, semua dah patah. So memang sebab tu kalau ada pun mungkin saya tak pastilah kenapa dia buat dalam 99. Tapi biasanya memang orang tak buat lah, tak ada jual lah dekat kedai yang 999 ni. Kalau ada jual pun mungkin untuk tujuan pelaburan betul-betul lah, orang tak pakai lah sebenarnya. Kalau pakai dia memang mudah bengkok. So sebab tu dia perlu dicampur lah untuk jadikan dia keras. Campuran ni juga akan menentukan warna emas tu sendiri. Sebab itulah kalau kita pernah dengar so kalau puan-puan yang biasa beli barang kemas ni pernah dengar kan, orang kata
Emas Kelantan lain warna, mungkin kata cantik, ada kata cantik, ada kata berkilau ke, tak pasti dah segitu tapi nama. Tapi saya macam yang ini saya beli Kelantan lah, sebab saya orang Kelantan. Saya memang beli emas kat Kelantan, barang kemas. Tapi dah lama dah tak beli, sebab bila dah kenal emas public gold ni, saya tak belilah barang kemas dah, sebab saya lebih kepada nak untuk secure duit saya sebagai pelaburan lah. So beli hanya untuk yang nak pakai sahaja. So dari segi warna tu, sebab campuran tu akan menentukan warna tu sendiri. Itu yang kalau kita biasa dengar juga, emas Kuala Pilah kata cantik, warna lain. Sebab tempat lain kilang, lain lah dia punya campuran tu. Bahan logam tu yang dia campurkan, dari segi portion dia lah, mungkin bahan dia sama, dari segi portion. Mungkin yang ini kedai kilang ni banyak besi, yang ini mungkin banyak aluminium. So macam tu. Sebab itu ada beza dari segi warna dia tu. Okay. So itu dari segi bahan campuran lah. So kalau yang 1199 ni maknanya memang 100% emas, tak ada campur dengan benda lain. Okay. So dari segi kekuatan tadi saya dah cakap, dia lagi kuat lah. Kalau yang ini dia lembut, yang ini dia keras. Sebab dia dah campur, jadi dia keras, dan kita boleh pakai untuk pakai dasak lah, gelang apa semua kan, kita pakai sehari-harian. Macam contoh hari ni memang saya pakai hari-hari lah rantai ni. So dari segi kilauan dia yang ini sangatlah, warna dia sangat menyerlah lah. Warna dia sangat menyerlah. Warna dia memang kuning, dia tu memang berkilau-kilau lah. Okey, sangat berkilau. Berbanding dengan yang ini, warna dia lain sikit lah. Okey, so kilauan dia tu, lepas tu dia tahan lama lah, sebab dia tak campur dengan bahan lain kan. Jadi dia punya kilauan tu memang sangat terjaga lah. Memang tak akan pudar lah, maknanya tak pudar warna dia macam tu. Yang ini lama-lama dia pudar, dan mungkin yang kita kata kita pergi cuci, ataupun macam kita cuci balik lah untuk nak cantikkan dia balik. Sebab kan macam contoh bahan, macam contoh besi ke apa ke kan, lama-lama kan dia ni, sebab itu dia campur dalam benda tu dalam emas kita, jadi ada efek jugalah kepada kilauan emas kita tu. Okey, dari segi harga kita beli, dari segi harganya relatif je kita kata murah lah berbanding dengan 999, sebab dia dah campur dengan bahan lain, jadi harga dia memang murah lah sedikit berbanding dengan 999 ni. Tapi kita kena kira juga dari segi keseluruhan kos. Itu dari segi keseluruhan kos tu kita kena kira, baru kita tahu berapa sebenarnya harga per gram yang ini dengan harga per gram yang ini, mana sebenarnya lagi secara keseluruhannya lagi untung lah untuk kita beli. Okay. So saya ada buat sedikit kira-kira untuk contohnya untuk 50 gram emas lah. Okay, untuk contoh 50 gram emas. Contoh 50 gram emas ya. Contoh ini contoh ni contoh untuk 50 gram emas. Contoh emas 999, harga hari ni harga hari ni dekat Public Gold 265. Okey, kita tengok dekat website ni ni 265 1 gram. 265 harga barang emas 1 gram dekat Public Gold 265. So harga 265. Okey, kita kira yang untuk 50 gram dulu 50 gram, kalau contoh kita kata 50 gram 50 gram. Okey, 50 gram. So 265. Harga yang ini dekat Public Gold pun ada jual juga barang kemas, iaitu dalam PG Mall, pgmall.my So harga hari ini dekat PG Mall RM240 1 gram. Kita tengok dia punya website ada website dia lah. So apa nama ni, sekejap ya, kita tengok PG Mall sorry, PG Mall PG Jewel PG Jewel. So PG Jewel hari ni dia jual 240. Sekejap, RM240 1 gram. Ini tak termasuk upah lah, tak termasuk upah RM240 1 gram hari ni. So RM240 1 gram untuk berat emas. Contoh kita buat samalah, dia punya berat emas dia 50 gram. So yang ini pun 50 gram. So harga dia bila kita darab ni dapat RM1,325. Emas 999
Okey, yang gold bar lah maknanya. Yang ini 12,000. Dengan harga 240 ni 12,000. So upah yang ini dia ada kos upah jugalah. Macam ni, contoh gold bar ni dia ada kos upah juga. Kita panggil sebagai gold premium lah. Kalau dalam kita punya istilah adalah gold premium. Produk premium ni untuk 50 gram adalah RM40. RM40 RM40. So RM40. So yang ini 50 gram upah dia upah barang kemas ni dia boleh berubah lah ikut dari segi kalau lagi kompleks dia punya design, macam yang ini mungkinlah 500 ke gitu kan. Tapi lagi kompleks, macam contoh kita beli bangle yang berkerawang-kerawang apa semua ni, so harga dia boleh lagi mahal lah dia punya kos upah tu. So kalau kat sini saya kata dalam 800 lah. Kita beli contoh 800 yang 50 gram ni, 800 dia punya kos upah. Biasanya macam tu dah lebih kurang dalam 500, 800. Biasa 800 lah kalau ini 50 gram ni. So harga beli dia dah jadi yang ini RM13,290 selepas campur dengan kos upah ni. Yang ini akan jadi RM12,800. Okey. So harga purata dia maknanya kita puratakan kita puratakan harga beli ni dengan 50 gram lah ni, 50 sorry. Yang ini pun bahagi 50. Sekejap saya tak jadi bahagi dengan ni. Berat ni ya Allah ya Tuhanku. Okey, yang ini pun bahagi dengan berat lah. Bahagi dengan berat ni 50 gram kita beli ni. So yang ini dah jadi RM2,650. 80% 1 gram bila harga kita beli. So yang ini harga kita beli secara keseluruhan jadi RM256. Walaupun kita tengok tadi 240 kan, kita kata murah. Kita kata murah lah. Murah lah lagi beli barang kemas berbanding dengan beli gold bar tu 265, yang ni 240 je. Tapi bila kita campur dan kita kena kira keseluruhan harga lah. Kita tak boleh lah kira sebenarnya. Sebab kita beli, kita akan bayar ikut harga ni. Kita tak bayar ikut harga ni sebab kita kena bayar harga upah. Okey. So kita bayar harga upah sekali, so RM12,800. Bila kita puratakan dia bagi dengan 50 lah maknanya tadi 50 gram tu, kita dapat harga 256. So harga kita jual, contoh kita beli hari ni dan kita nak jual hari ni contoh biasanya kalau saya penyimpan-penyimpan emas saya memang sarankan jual dalam masa at least 2 ataupun 3 tahun lah. Barulah kita nampak lah dia punya keuntungan tu. Contoh yang ini kita jual hari ni juga. So hari ni Public Gold beli kalau yang 999 so telus tau. Public Gold ni telus ada dalam ni juga, dia beli ni kita tengok kat sini dah lebih kurang RM240. 240 ni harga buy ni maknanya yang Public Gold beli. Kalau contoh harga Public Gold beli yang untuk 50 gram RM12,157. Dia beli hari ni 12,157. So 12,157 lebih kurang 12,157 macam kat sini. Kalau contoh ambil harga tepat betul 11,157. So harga tepat betul 11,157. Yang ini pun saya pakai harga yang Public Gold beli. Kalau barang kemas Public Gold beli juga barang kemas. Tuan-puan boleh pergi Public Gold dan boleh jual. Nanti kalau pergi Public Gold nak jual barang kemas, boleh cakap siapa yang perkenalkan Public Gold ni pada tuan-puan, beritahu saya, Nur Asia binti Ismail. Okey. So apa-apa hal puan-puan boleh rujuk saya lah kalau nak beli nak jual kat sana. So ini harga jual untuk Public Gold. Sorry tak nampak. Ni. Harga jual untuk Public Gold ni kat sini. Sorry. Ni. Yang 210 tu kat sini ni Public Gold beli gold jewellery 22K ni 1 gram dia beli RM210. So boleh jual RM210. 210. So 210. So harga jual kita maknanya bila kita jual, contoh kita jual hari ni juga, kita akan dapat harga balik kita punya kita beli tadi RM12,157. Yang ini kita dapat RM10,500. So yang ini maknanya kita rugi RM1,093. Kita rugi hari inilah. Tapi kalau macam contoh yang kes sebenar, kita akan jual lambat lah kan. Kita tak ada nak jual terus. Ini contoh saya nak tunjuk contoh yang simulasi harga hari ini semua. So yang ini bila kita jual kita rugi RM1,500. So mana kita lagi rugi, banyak rugi. 916 lah. Walaupun nampak kata harga dia murah, tapi sebab kita kena campur dengan harga upah ni kat sini. So kita rugi RM1,500. Yang ini kita rugi RM1,093 saja. So kita kalau kita beli yang kat sini dan kita jual dalam masa yang sama, kita dapat
bila kita beli barang 999, contoh gold bar kita simpan 999, berbanding dengan kita simpan 916, kita dapat lagi untung RM407 lah. Kita minimaskan kita punya kerugian tu bila kita beli kat sini, RM407. Banyak beza tu 400 kan. Okey. So itu contoh yang untuk 50 gram. Kalau contoh saya kata untuk 200 gram. Contoh 200 gram. Ini sorry. Yang ini kena pakai formula lah, senang kan. So yang ini darab 200. Sebab yang ini dah darab 200 lah ni. Ini darab ni. Yang ini darab, yang ni harga beli ni. Okey. So bila kita darab yang ni, maknanya bila kita ada 200 gram, kita nak jual hari ini, kalau kita beli hari ini dan jual hari ini, kita rugi RM1,000 bila kita beli barang kemas. Kita rugi RM1,000. Banyak tu RM1,000 kan, berbandingkan kalau kita beli barang yang betul lah. Bila kita beli emas yang betul untuk tujuan yang betul. Saya tak kata tak perlu beli barang kemas kan. Sebab macam contoh saya pun barang kemas saya ada lah. Ini contoh saya punya rantai lah ni, saya pakai. So perempuan memang nak kan. So belilah, tapi tak adalah kita beli, kalau saya lah, saya tak adalah beli sampai jadi macam pokok Christmas nak pakai rantai sampai 3-4 layer, gelang sampai 3-4 bentuk, tak adalah kan. So kita beli apa yang kita nak pakai je lah. Yang lain tu sebab kita punya sebenarnya main untuk kita simpan emas adalah untuk sebagai pelaburan. So sebagai pelaburan maknanya yang lagi adalah 999. So dari segi harga tengok kat sini so dari segi harga tengok kat sini. So ini saya tunjuk yang untuk harga yang public gold beli tau. Public gold beli. Tapi tadi saya ada browse satu website yang ada kedai emas ni jual. Mungkin tak tengoklah dia punya nama tu kan. So yang ini dia jual public yang dekat barang dekat PG Mall tadi dia jual 240 kan. Tapi kat sini yang ini dia jual, mungkin harga hari ini ke tak pasti, tapi ini yang ada sekarang lah. Harga dijual RM257. Harga dijual. Kalau barang eksekutif lagi lah RM267. So kalau kata 257 ni, 257 normal item 916 ni, 916. So kalau dia beli, yang kat sini beli, tadi 257 kan kita beli dengan dia. Kalau dia beli 916, maknanya kita nak ambil cash lah. Macam contoh yang macam public tadi, kita nak ambil cash, bukannya trade in lah. Kalau trade in dia ambil 212, 916 ni So kalau tu dia beli hanya RM207. Kalau kita jual dekat dia, maknanya kalau contoh kita beli tadi, harga yang tadi 240, lepas tu kita jual RM207. Lagilah banyak kita punya kerugian. Kalau kat sini tadi kita beli, kalau kita beli kat kedai dia 257, lepas tu kita jual 207 tadi kan. 257 kita beli, 257 kita jual kat dia, kita boleh dapat 207. Tak cukup ruangan. 10,000 kita rugi. 10,000 kita rugi. Berbanding kan kalau kita beli kat sini 5,000 sahaja. Sebab jadi kita dapat harga balik, harga kita modal kita RM1,400. So 10,000 kita rugi, berbanding kalau yang beli barang gold bar public gold tadi, kita hanya rugi 5,000. So 5,000 kita punya kerugian berbanding dengan kalau kita beli 999 yang kalau kedai emas tadi lah. So tadi yang harga yang 240 dengan 210 ni ikut harga public gold punya. Okey. So itu dari segi harga lah, dari segi harga. Okey. So kalau dari segi gadaian pun, dari segi gadai, bila emas yang nilai dia rendah 916, yang tadi kan saya cerita dia dah campur dengan bahan lain, ada besi, aluminium semua. Jadi pajak pun arah nu lah kan, janganlah pergi pajak, itu tak Islamik. So kalau kita nak pajak emas kita, pergilah arah nu. Okey. So tips arah nu ni, kalau orang yang masih bekerja, nak beli rumah apa semua tu, betternya pergi pajak di tempat yang tak masuk SIKRIS lah. So mana yang tak masuk SIKRIS? Koperasi, contohnya koperasi lah, mana-mana arah nu bawah koperasi, ataupun pos arah nu. Dan juga contoh dekat public gold pun boleh pajakkan arah nu kan kita punya barang kemas.
So yang dekat situ Koperasi Dagang Emas lah, dekat Public Gold tu. Okey, so koperasi juga tak masuk SEA. Sebab kalau masuk SEA maknanya kita macam berhutang dengan bank walaupun kita hanya pajak kita punya barang kemas. So nanti kita nak buat loan apa semua, nampaklah kita punya history dekat situ. Kalau contoh kita tak bayar ke, kita macam benda tu jadi terlelong ke apa, jadi bad lah kita punya secret kat situ. Tu tips kat situ lah. So dari segi dia punya berapa kos upah tu mungkin tuan-puan boleh cek sendirilah kan. Tapi kalau saya nak clear saya punya secret, so saya better, kalau saya suka pergi yang tu lah, yang tak masuk secret tu, Pos Ar-Rahnu dengan yang ada koperasi ni. Kalau bank-bank tu semua masuk SEA lah. Kalau yang Ar-Rahnu Bank Rakyat, Bank Islam, semua tu masuk SEA. Okay? So, itu. So, maknanya bila kita pajak dekat Rahnu, kita punya barang kemas, memang lagi rendah lah. Memang lagi rendah lagi dia bayar. Sebabnya, kita punya keturunan emas tu lagi rendah kan. Okay. So, itu lagi segitu. So, bentuk dia, of course bentuk dia, 916 dalam bentuk barang kemas. Tapi ada juga gold bar yang dalam bentuk 916. Tapi boleh tengoklah dari macam yang saya cakap tadi. Kalau gold bar ataupun Dina yang tulis tu. Sebab gold bar Dina ni dia ada tulis. Macam yang ini tadi yang saya tunjuk tadi. Sorry. Subhanallah, masuk cik Allah. Ni dia ada tulis 999 tu kan. 999 tu. So maknanya yang ini keturunan dia 999. So boleh tengoklah, memang dia akan tulis. Memang dia akan tulis. So kita tahulah yang mana 916 dengan yang mana 999. Okay. So susut nilai. Susut nilai macam yang saya cakap tadi lah, macam yang saya tunjuk tadi. Susut nilai dia sangat tinggi lah sebenarnya kalau yang barang kemas tu. Jadi itu yang jadi bila kita jual kita lagi rugi. Itu susut nilai lah tu. Ataupun kalau dalam bahasa emasnya spread lah. Spread tu susut nilai. So susut nilai dia lagi tinggi. Macam contoh yang susut nilai Public Gold. Okey, kita ada jadual lah. Public Gold ni memang tendus semua. Nak beli yang untuk kos upah ada jadual, spread dia pun ada jadual. So spread dia ini spread Public Gold punya barang spread Public Gold punya dia punya produk margin lah. Produk margin spread dia. Okey, spread dia saya besarkan sikit. Okey. So spread dia untuk 10 gram 9%, dia range dia sampai 6% lah. Untuk 1 kilo ni 6%. Maknanya lagi besar item kita beli, lagi rendah lah dia punya susut nilai. So 1 dinar 9% sehingga 10 dinar 7.5%. So bila kita beli ni, bila kita tahu dia punya spread ni, jadi kita boleh tahulah nanti kita nak jual tu berapa kita punya kerugian. Tak payah kira pun sebenarnya. Dalam website Public Gold dia dah tunjuk dah kat sini. Bila kita beli, berapa kita jual. Contoh kata kita beli, kita ada macam contoh saya sekarang saya ada 5 dinar ni kan. 5 dinar ni kalau saya nak jual hari ni berapa? Dia ikut yang tadi lah, ikut ikut kadar ni lah, ikut kadar ni. So bila kita nak jual hari ni, saya nak jual hari ni, saya boleh dapat RM5,174. Tapi kalau saya nak beli hari ni 5,624. So kalau saya nak jual 5,174. Okay. So makna yang ni 7.5% tadi kan? 7.5%. 5 dinar. 8%, sorry. 5 dinar 8%. So yang ini spread dia 8%. So dia dah kira kat sini. So telus semua. Kita tahu. Maknanya kalau kita nak jual, kita tahu 5 dinar kita akan dapat RM5,174. So kat sini. Tapi barang kemas dia boleh lagi lah sebenarnya. Macam yang contoh tadi yang saya cakap kat sini. Kalau contoh kita beli hari ni, contoh kedai ni 257 dan kita dapat jual 207. 257 kita jual 207 so beza dia RM50 kan. So RM50 1 gram. Kalau RM50 ni berapa dia punya kadar susut nilai dia? Ni saya dah buat kiraan RM50 daripada kita beli 257 tu, peratusan dia, kita kerugian kita adalah, maknanya split ada susut nilai kita dah 19.45%. 19%. Kalau yang Public Gold tadi 240 kan. Sekejap saya buat 240. So kalau Public Gold beli, yang macam tadi yang saya tunjuk tadi, Public Gold beli 210. Ini 210 Kalau Public Gold beli yang barang kemas, kalau tuan-puan nak jual tadi gold jewellery ni 210. Sorry. 210.
So beza berapa? Beza dia. So beza dia ni RM30 kan, RM30. So kalau jual dengan public gold, macam beli public gold, jual public gold, split dia 12.5%. So kalau yang public gold punya pun 12.5%, yang tadi 8%. So 8%. Kalau yang kita beli barang kita beli gold bar tadi 8%. So berapa kita punya kerugian dari segi persen tu? 4.5% kita rugi bila kita salah beli item lah. Contoh, kita dah ada banyak dah barang kemas. Kita nak beli untuk pelaburan. Tapi kita tak tahu ilmu ni. Biasa saya dulu pun saya tak tahu dari segi gold bar semua ni, saya tak tahu. So yang saya tahu emas ni barang kemas lah. Tapi bila saya dah ada sedikit ilmu lah, baca-baca daripada blog, belajar daripada mentor saya, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, melalui buku wang emas ni. Buku wang emas ni mentor saya, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Kalau tuan-puan tak ada buku nak baca dia punya penerangan, cerita-cerita dia pasal pengurusan kewangan, berkenaan dengan emas, semua ada dalam blog dia, muhammadZulkifli.com. Boleh baca je. Saya pertama kali kenal emas ni pun, pertama kali saya beli emas pun melalui dia, melalui bacaan saya dalam website dia je saja. Saya tak kenal dia pun masa tu. Sekarang kenal lah. Tapi tak kenal, maknanya kita kenal melalui online saja. So saya percaya dengan apa yang dia cerita dalam tu, dan saya tengok model business public gold ni trusted lah. Trusted. Beli emas dapat emas. So saya beli masa tu 2014 saya mula beli dengan melalui Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i juga. Macam cara saya sekarang lah. Saya cerita kat tuan-puan, nanti tuan-puan beli, nanti ambil dengan public gold. Saya tak ada pun nak kena jumpa saya nak kena ambil emas, tak ada. So saya hanya bercerita pasal apa pentingnya emas, macam mana tuan-puan boleh beli emas, macam mana emas boleh memberi keuntungan kepada tuan-puan. Okay. So bila saya beli tu, so saya tahulah. Bila saya tahu, okay, sebenarnya dengan matlamat saya nak simpan emas ni untuk pendidikan anak saya. Untuk nanti dia nak belajar, tak payah dia nak ambil PTPTN ataupun sebarang pinjaman lah. Okay. Sebab saya tengok dengan keadaan sekarang kan, dengan kos sara hidup yang tinggi, kalau anak kita keluar nanti universiti, dia kena bayar lagi loan, mana dia nak hidup? Dia baru je nak kerja, dia dah ada pinjaman yang dia nak kena bayar. So sebab saya rasa lah, sebab saya tak ada pinjaman, saya rasa macam bebas lah bila keluar tu, tak ada nak kena bayar apa-apa pinjaman perumahan pula, pinjaman pendidikan. Jadi saya nak jugalah nak berikan apa yang saya rasa tu untuk anak saya. Walaupun saya tak adalah, bukanlah mak saya sediakan untuk saya, tapi saya alhamdulillah masa tu saya dapat beasiswa daripada JPA. Dulu ada beasiswa, sekarang ni tak pastilah, dia punya persaingan tu sangat-sangat tinggi lah kan. So kalau kita boleh sediakan daripada awal dengan sedikit, macam contoh kata kita allocate 100 satu bulan untuk pendidikan anak-anak kita, dan kita boleh sediakan dia dana pendidikan yang cukup lah, insya-Allah. So kalau kos-kos biasa dia dalam 40,000, 50,000 dah cukup lah. Okay. So kalau emas ni bila kita simpan satu bulan, contoh boleh dapat je 0.3 gram. So 0.3 gram kalau setahun dah berapa gram kan. So alhamdulillah bolehlah kita simpankan dari segi tu. Okay, sebab sekarang macam contoh dulu saya nak beli dekat public gold ni, bila saya tahu pasal ilmu ni, tapi dia tak boleh beli sikit-sikit. Dulu kena beli yang 1 dinar, harga 1,000 kan. Contoh yang harga untuk harga kat sini. Dulu memang kena beli item macam ni lah, item macam ni, 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar, 10 gram macam ni. Dia tak ada nak beli macam sekarang ni, boleh beli gap ni. Gap ni Gold Accumulation Program, iaitu kita boleh beli melalui akaun emas. Kalau sekarang ni, hari ini harga dia RM265 1 gram. So kalau dia boleh beli serendah RM100. Minima dia nak tambah ataupun nak mula beli 100. Nak tambah boleh, nak maksudnya kita dah ada akaun tu, kita nak tambah nak tambah setiap kali tambah RM100 lah minima dia. So 100 kalau hari ni dapat 0.3774 gram. So 100 dapat 0.3774 gram. Terus masuk dalam akaun tuan-puan. Tak ada pun kos daftar ke, kos buka akaun ke, tak ada.
So 100 tu dapat 0.3774. So sangat mudah lah sekarang. Kalau dulu memang tak ada lah. Dulu memang saya dulu sama-sama lah 10 gram, 1 dinar, 5 dinar. Tapi yang itu akaun emas. Kalau tuan-puan rasa macam apa, yang ada pendapatan tetap dan rasa macam kalau tak paksa tak jadi macam tu. Ada orang macam tu kan? Boleh. Dia pun ada juga cara yang nak beli melalui bayaran bulanan lah, bulanan. Maknanya macam contoh sekarang ada 6 bulan bayaran. Macam contoh yang ini, item-item yang 10 gram ke atas ni, item-item yang 10 gram ke atas ni, yang ni semua 916 lah. 999 10 gram ke atas ni dengan 1 dinar yang ni semua boleh beli bayar 6 kali. Bayar 6 kali. Okey, tadi saya ada buat sedikit kiraan, macam contoh kata ini So saya ada buat sedikit kiraan. Bayaran 6 kali macam contoh yang ini untuk 5 dinar 5 dinar. Kalau bayar 6, hari ini harga dia 5624, kos upah dia RM20. So dalam 940 satu bulan lah. Tu mungkin kata tinggi kan. So boleh beli 1 dinar, boleh bayar 6 kali juga. 1 dinar tadi harga 1125. Ni 1125 dengan kos upah dia RM10. So satu bulan dalam RM190. So boleh ni. Okay. So bolehlah kalau nak consider yang untuk dalam bajet RM200 sebulan, boleh je. Log macam tu, nanti bagi tahu saya, boleh saja WhatsApp saya bagi tahu, saya naklah 1 dinar tu bayar 6 kali. So tak ada masalah. So boleh simpan, maknanya dalam 6 bulan tu apa akan dapat 1 dinar. So adalah penyimpan-penyimpan saya yang berterima kasih kepada saya bila dia beli 1 dinar tu. Masa yang dia beli tu boleh bayar 10 kali. Sekarang hanya boleh bayar 6 kali saja. Promosi yang 10 kali tu dah habis. So sekarang boleh bayar 6 kali. Dia kata lepas dia kerja berpuluh-puluh tahun, yang dia nampak dia punya simpanan ni bertambah. Sebab dulu dia simpan dalam bentuk emas, dalam bentuk tunai. Bila disimpan asyik keluar saja. Simpan ada sikit, keluar, ada sikit, keluar. So tak banyak-banyak lah. Bila kita simpan dalam bentuk emas ni, emosi kita nak menyimpan. Dia bukan emosi nak membeli lah. Okay. So balik pada emas 919 dengan 999 kita. So bila kita tahu 999 ni apa, 916 ni apa, dan kita tahu apa matlamat kita, macam contoh dah cukup dah kita punya barang kemas yang nak pakai, contohnya. So kita nak simpan lagi sebagai pelaburan. Macam contoh kata nak tengok benda tu naik, meningkat harga kan, memang of course lah emas naik harga. Kalau orang tanya emas ni betul ke confirm naik harga, of course lah naik. Harga nasi lemak dengan kari pap betul naik harga kan. Takkanlah emas tak naik harga. Dulu masa kita mak kita dulu, harga emas baru RM30 satu bulan. Satu bulan pula, sorry. RM30 satu gram. Tapi sekarang dah harga hari ni RM265 satu gram. So naik ke tak naik? Dalam 20 tahun, boleh tengoklah nanti kalau nak minta saya punya, tengok dalam post-post saya pun ada pernah saya cerita. Dalam 20 tahun, kenaikan harga emas adalah 600%. Dalam 10 tahun, dalam 10 tahun ke belakang, maknanya 2010 sehingga sekarang 400%. So sangat value lah sebenarnya simpan duit yang kita nak pakai lebih daripada 3 tahun, tukarkan ke dalam bentuk emas. Tuan Azizi Ali pun bagi tahu, dan dengan keadaan ekonomi sekarang yang ASB pun bagi dalam 4% sahaja macam tu, eloklah sebahagiannya tukar kepada emas. Dia cakap lah, saya tukang sampaikan saja. Pakar kewangan pun cakap macam tu. Tuan Azizi Ali ni pakar kewangan Malaysia lah. Pakar kewangan Malaysia. Dia orang pertama menulis buku pasal kewangan di Malaysia. Orang Malaysia yang tulis buku kewangan. So dia orang pertama. Lepas pada tu baru ramai orang-orang lain. So pakar kewangan yang terulung lah kiranya di Malaysia. Dia pun cakap macam tu. Jadi kalau saya terima je lah. Sebab tu bila saya ada duit lebih sikit dan saya tahu yang itu untuk saya nak guna long term, saya simpan tukar jadi emas. Sebab kalau saya simpan jadi duit, takut jangka hayatnya tak panjang, kan. Dia syahid tengah jalan. Banyak je benda nak beli kan. Perempuan ni biasalah banyak juga benda nak beli. Walaupun saya duduk kat rumah tak nampak apa, sekarang kan online semua. Okay. So itulah, bila kita tahu, kita ada ilmu berkenaan dengan benda ni,
InsyaAllah kita tahulah apa benda yang kita nak kena beli sebenarnya. So jangan bazirkan duit tuan-puan beli barang kemas terlalu banyak dan akan merugikan lah dari segi long term. Okay, so saya sarankanlah siapa yang nak belajar lagi ilmu emas, bolehlah dapatkan buku wang emas ni. Nanti saya bagi link dekat post saya pun ada buku wang emas ni, boleh beli. Dekat PG Mall pun ada jual, dekat Shopee pun saya rasa ada jual. Tapi kat PG Mall dia banyak promosi, boleh beli harga, kalau beli kat kedai RM25, kalau beli kat PG Mall ada yang boleh dapat RM19. So berbaloi lah kalau beli. So berbaloi kalau beli. Kalau tak nak beli pun boleh je masuk dalam website Cik Zulkifli ni, muhamadzulkifli.com, dan baca. Okay, so saya juga ada berfungsi dalam Telegram. So boleh masuklah dalam Telegram saya, subscribe dalam channel Telegram saya untuk saya selalu bagilah, insyaAllah setiap hari saya ada bagi tips-tips pasal kewangan dan juga emas ni. Okay, so kalau tuan-puan rasa perkongsian saya ni ada ilmunya, ada manfaatnya kepada tuan-puan, bolehlah di-sharekan kepada teman-teman yang lain supaya lebih ramai orang tahu berkenaan dengan emas lah. Especially yang hari ni beza 916 dengan 999. Okay, so terima kasih kerana menonton. So saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.